Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya hormati Guru Penolong Pentadbiran Cikgu Marzita binti Ahmad, Guru Penolong Hal Elwa Murid Cikgu Nora binti Haji Muhammad Noor, Cikgu Raja Rosdi bin Raja Daud selaku Guru Penolong Co-Curriculum Penyelaras Pendidikan Khas Integrasi Cikgu Syukri bin Ahmad, guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru, para ibu bapa tingkatan 4 dan murid-murid tingkatan 4 yang cikgu kasih sekalian. Pertama dan selamanya, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi kerana limpah dan izinnya pihak sekolah dapat melaksanakan majlis orientasi tingkatan 4 dan kita dapat bertemu pada pagi yang berbahagia ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, murid-murid yang cikgu kasihi semua, setakat ini SMK Tiara Permai telah memiliki saluran TV sendiri, iaitu melalui channel YouTube. Kita telah memuat naik beberapa video yang berkaitan dengan informasi SMK Tiara Permai, maklumat-maklumat yang berkaitan dengan SMK Tiara Permai. Di samping itu, kita juga telah mengadakan rakaman yang bersiaran secara langsung, iaitu Majlis Anugerah Kecemerlangan tahun 2020. Dan sehingga kini video berkenaan telah dilihat oleh netizen sebanyak 1,500 view. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa dan murid-murid tingkatan 4 yang dapat meluangkan masa untuk menonton rakaman yang disiarkan secara langsung ini. Kesudian tuan-tuan dan puan-puan bersama anak masing-masing menyaksikan siaran ini membuktikan keprihatinan tuan-tuan dan puan-puan dalam pendidikan anak-anak. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Jawatankuasa Pelaksana Majlis Orientasi Tingkatan 4 2021. Walaupun saya memberikan notis yang singkat untuk menguruskan majlis ini, Jawatankuasa yang dibentuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Saya berfikiran bahawa Majlis Orientasi Tingkatan 4 ini penting kepada murid-murid tingkatan 4 dan juga para ibu bapa untuk mendapatkan maklumat khusus berkaitan dengan kurikulum, iaitu aliran dan mata pelajaran yang ditawarkan, dan tidak ketinggalan juga maklumat berkaitan dengan co-curriculum. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, para ibu bapa, murid-murid yang cikgu kasih sekalian, cikgu tidak bercadang untuk berucap panjang untuk memberi laluan kepada guru penolong kanan dan guru-guru mata pelajaran untuk menyampaikan taklimat. Dan saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada guru penolong kanan dan guru-guru mata pelajaran kerana dapat menyiapkan bahan yang berkaitan dalam untuk menyampaikan maklumat berkaitan dengan kurikulum dan co-curriculum kepada murid-murid tingkatan 4 serta para ibu bapa pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, senario pendidikan tahun 2020, semua kita sedia maklum bahawa sesi persekolahan tahun 2020 telah mendapat cabaran yang begitu hebat, di mana kita terpaksa mengharungi pandemik COVID-19, di mana sekolah-sekolah telah ditutup. Bermula 18 Mac 2020, sekolah telah ditutup. Tiada peperiksaan PT3 dan peperiksaan SPM ditangguhkan. Semua sektor dalam negara kita terkesan akibat pandemik ini, dan sektor pendidikan tidak kecuali terkesan akibat arahan Perintah Kawalan Pergerakan, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Okey, apa yang penting tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah satu usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk menyelamatkan nyawa dan nak memastikan kesihatan rakyat di negara kita terjamin. Itu merupakan keutamaan bagi pihak kerajaan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan dan murid-murid yang cikgu kasih sekalian, tahun 2021 merupakan tahun yang
kita terpaksa berhadapan lagi dalam sesuatu yang getih. Tuan dan puan-puan dan murid-murid yang cikgu kasih sekalian, apa yang penting buat masa sekarang ialah keselamatan nyawa dan kesihatan diri masing-masing dalam kita menghadapi pandemik COVID-19. Dan tahun 2021 kita terpaksa berhadapan sekali lagi dengan pandemik COVID-19 yang telah mengganas kembali ke negara kita. Cuma nasihat saya, dan saya juga menasihatkan diri saya supaya kita sama-sama mematuhi semua arahan daripada pihak berkuasa dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan dan murid-murid yang cikgu kasih sekalian, seperti yang semua sedia maklum, pihak sekolah melalui surat yang telah diedarkan kepada semua ibu bapa dan murid tingkatan 4, dan surat berkenaan bertarikh 13 Januari telah membuat ketetapan pakej mata pelajaran bagi tingkatan 4 dan ketetapan murid-murid yang berada di kelas tingkatan 4 melalui itu. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pihak sekolah telah mewujudkan 2 pakej ataupun 2 aliran di SMK Tiara Permai, itu STEM yang bermaksud Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik, dan juga aliran ataupun pakej Sastera dan Kemanusiaan. Seperti yang tuan-tuan sedia maklumlah, semua tingkatan 4 dia akan mengikuti 6 mata pelajaran teras. Perkara ini akan diperincikan oleh guru penelokanan pentadbiran, iaitu Cikgu Marzita lah. Di samping itu saya jelaskan juga, kita mempunyai 6 mata pelajaran teras, 1 mata pelajaran wajib dan komponen elektif. Di sini kita telah bersetuju untuk mewujudkan satu kelas aliran STEM ataupun pakej STEM yang terdiri daripada mata pelajaran elektif biologi, fizik, kimia dan matematik tambahan. Okey, manakala pakej kedua kita wujudkan juga kelas sastera dan kemanusiaan yang terdiri daripada satu kelas tu terdiri daripada elektif, prinsip perakaunan, matematik tambahan dan ekonomi. Satu lagi kita bagi peluang untuk elektif perniagaan dan pendidikan seni visual, dan satu lagi pendidikan seni visual saja. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pembentukan aliran ini atau pakej yang disediakan oleh SMK Tiara Permai adalah berdasarkan surat perkeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan bilangan 6 tahun 2019, iaitu pelaksanaan kurikulum standard sekolah menengah dan pelaksanaan pakej mata pelajaran mulai tahun 2020. Okey. Rasional pakej mata pelajaran menengah atas ini diperkenalkan bagi memberi peluang kepada murid-murid untuk mengenal pasti serta memilih mata pelajaran berdasarkan kecenderungan, minat dan kebolehan serta kelayakan yang telah digariskan oleh institusi pendidikan tinggi. Dalam menawarkan pakej yang seperti yang ditetapkan oleh pihak KPM, pihak sekolah juga melihat kepada keupayaan sekolah, keupayaan guru-guru dan keupayaan kemudahan yang disedia di sini. Perkara yang diberi perhatian juga ialah option guru yang mengajar dan kemudahan yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan serta murid-murid yang cikgu kasih sekalian, bagi menentukan murid berada di dalam aliran apa, tiada garis panduan khusus untuk KPN dalam menentukannya, dan murid-murid boleh memilih pakej yang ditawarkan oleh sekolah berdasarkan kecenderungan, minat dan kebolehan. Okey, dalam menetapkan kelas di mana murid-murid akan berada, pihak kuasa telah mengadakan mesyuarat khusus bagi membincangkan dan memutuskan perkara ini. Agihan murid yang dibuat adalah berdasarkan tahap penguasaan dalam PBD, pentaksiran bilik darjah, keputusan peperiksaan pertengahan tahun 2020 bagi subjek sains dan matematik, ujian Sumati 1 tahun 2020 bagi subjek sains dan matematik juga, serta keputusan inventory minat kerjaya murid. Baik. Okey, baiklah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan serta murid-murid yang cikgu kasih sekalian, dalam menetapkan kelas mana murid-murid berada, pihak sekolah telah mengadakan satu mesyuarat khusus bagi membincangkan dan memutuskan perkara ini. Bagi agihan kelas, kita telah menetapkan dalam mesyuarat tersebut telah menetapkan bahawa penilaian terhadap murid-murid adalah berdasarkan kepada tahap penguasaan dalam pentaksiran bilik darjah PBD dan keputusan peperiksaan pertengahan tahun 2020 bagi subjek matematik dan sains, juga ujian sumatif 1 tahun 2020 bagi subjek sains dan matematik juga, dan tidak ketinggalan kita juga meneliti ujian keputusan ujian inventory minat kerjaya murid yang telah dilaksanakan.
Keempat-empat perkara itu kita teliti, peralusi untuk memastikan di mana kita nak letakkan murid-murid tingkatan 4 tu berada di aliran mana. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada rakaman dibuat pada 21 Januari ini, pada hari ini, pada hari Khamis, kita baru saja menerima satu surat lagi daripada pihak Kementerian Pendidikan yang bertarikh 21 Januari berkenaan dengan kriteria pemilihan pakej sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik itu STEM tingkatan 4 bagi sesi persekolahan tahun 2021. Okey, perkara ini akan diperincikan lagi oleh guru penolong kanan pentadbiran Cikgu Marzita, dan berdasarkan penelitian saya terhadap surat siaran Kementerian Pendidikan ini, apa yang digariskan itu memang menepati apa yang telah dilaksanakan oleh sekolah sebelum ni. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan dan murid-murid yang cikgu kasih sekalian, bahawa semua ketetapan yang pihak sekolah lakukan untuk menentukan pakej dan kelas mana murid berada adalah berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Nanti guru penolong kanan pentadbiran Cikgu Marzita dalam taklimat beliau akan sentuhlah surat siaran yang dikeluarkan oleh KPM ni, okey, berkaitan dengan pemilihan pakej tadi. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan dan murid-murid yang cikgu kasih sekalian, saya juga merujuklah dari segi maklum balas daripada ibu bapa berdasarkan surat pemakluman penetapan kelas murid-murid tingkatan 4 tu. Ada juga yang memohon agar anak beliau ataupun anak jagaan beliau berada di kelas sekian-sekian. Pihak sekolah tiada halangan, tuan-tuan boleh mengemukakan permohonan rasmi kepada pihak sekolah untuk dipertimbangkan. Okey. Tuan-tuan jangan risau perkara itu. Dan ingin saya maklumkan juga bahawa dalam ketetapan, saya tekankan sekali, dari segi ketetapan untuk menentukan anak tuan-tuan dan puan-puan berada di dalam pakej yang mana adalah berdasarkan 4 perkara yang saya nyatakan tadi, dan juga penilaian secara profesional oleh guru-guru mata pelajaran. Saya juga mendapat pandangan, nasihat, maklumat daripada guru-guru mata pelajaran anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Walau bagaimanapun, mana-mana murid yang berhasrat, saya tekankan, mana-mana murid yang berhasrat, bukan ibu bapa yang berhasrat, mana-mana murid yang berhasrat dan berminat untuk menukar pakej atau aliran boleh buat permohonan rasmi melalui ibu bapa masing-masing. Saya juga tidak ingin bercadang berucap panjang dalam ruang yang diberikan ni, untuk memberi peluang kepada guru penolong kanan dan guru mata pelajaran. Kalau tuan-tuan tengok pada atur cara majlis tu, banyak guru-guru yang akan menyampaikan tentang mata pelajaran dalam bidang masing-masing. Okay, jadi akhir kata saya ingin mengajak, menyeru tuan-tuan dan puan-puan dan juga diri saya supaya kita masing-masing mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa bagi memutuskan rantaian COVID-19. Keluar rumah sekiranya perlu sahaja, seperti yang ditegaskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, supaya kita sentiasa mengamalkan 3W dan elakkan 3S. Saya doakan anak tuan-tuan dan puan-puan terus berjaya mengarungi tingkatan 4 dalam situasi yang begitu mencabar dan dapat melaksanakan PDPR dengan sebaik mungkin. Dan sudah pasti dalam suasana sekarang ni, sokongan, dokongan daripada ibu bapa amat penting kepada murid-murid sekalian, pada anak-anak masing-masing. Jadi sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi diucapkan kepada ibu bapa serta penjaga anak-anak didik tingkatan 4 2021. Datuk, Datin, tuan-puan serta anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Marzita binti Ahmad sebagai penolong kanan pentadbiran di SMK Tiara Permai ini, dan saya bermula sebagai penolong kanan pentadbiran dari tahun 2018, iaitu tahun pertama sekolah SMK Tiara Permai dibuka. Tahun ini sebenarnya merupakan tahun keempat kami menerima murid-murid tingkatan 4. Syabas diucapkan kepada anak-anak didik semua. SMK Tiara Permai dibuka pada 2 hari bulan 7 2018. Kini bilangan guru mencecah seramai 58 orang,
dan enrolment murid keseluruhan ialah 718 orang murid. Saya ingin mengucapkan selamat datang ke SMK Tiara Permai. Dahulu, mungkin anak datuk, datin, tuan-puan berada di menengah rendah iaitu tingkatan 3. Tetapi, kini anak datuk, datin, tuan-puan sudah pun menganjak kaki ke menengah atas lah iaitu tingkatan 4. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Saya teruskan dengan pemilihan aliran atau pakej di tingkatan 4 tahun 2021. Untuk pengetahuan semua, tahun ini SMK Tiara Permai akan membuka sebanyak 4 buah kelas dimulai dengan 4 STEM, di mana teras untuk tingkatan 4 STEM ialah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral. Elektif, penting elektif untuk 4 STEM ialah Fizik, Kimia, Biologi dan Matematik Tambahan, dan mata pelajaran wajib ialah PJPK, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Jumlah semua mata pelajaran ialah 9. Okey, manakala kelas kedua ialah 4 PP ataupun 4 prinsip perakaunan, di mana mata pelajaran teras ialah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral, dan yang penting mata pelajaran elektifnya ialah Prinsip Perakaunan, Matematik Tambahan dan Ekonomi. Manakala mata pelajaran wajib ialah PJPK iaitu Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Jumlah mata pelajaran ialah 9. Manakala kelas ketiga iaitu 4 PG ataupun 4 perniagaan, di mana terasnya ialah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral, dan elektifnya Perniagaan dan Pendidikan Seni Visual. Dan manakala mata pelajaran wajib ialah PJPK, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Jumlah mata pelajaran ialah 8. Tingkatan 4 yang keempat ialah 4 PSV iaitu 4 Pendidikan Seni Visual, di mana mata pelajaran teras ialah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral. Mata pelajaran elektif hanya satu sahaja iaitu Pendidikan Seni Visual, dan mata pelajaran wajib ialah PJPK, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan, dan jumlah mata pelajaran ialah 7. Okey, syarat pemilihan ke tingkatan 4, datuk, datin, tuan-tuan dan puan-puan serta anak didik sekalian boleh merujuk surat kepada ibu bapa dari SMK Tiara Permai berkaitan pemakluman aliran dan kelas murid ke tingkatan 4. Surat ini bertarikh 13 Januari 2021. Itu yang pihak sekolah telah keluarkan surat ni, ya datuk, datin, puan-puan dan anak-anak didik sekalian. Walau bagaimanapun ni kat depan saya ni sebenarnya masih panas hari ini 21 Januari, ada kita panggil surat yang dikeluarkan dari peringkat kementerian iaitu Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 1 tahun 2021 iaitu berkaitan kriteria pemilihan pakej sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik tingkatan 4 bagi sesi persekolahan tahun 2021. Jadi di sini pihak sekolah kita akan kongsilah berkaitan surat siaran ini, di mana bila saya lihat sebentar tadi sebab baru je kita dapat, nampaknya sebenarnya kami di peringkat sekolah kami cuba, memang kami sudah menggunakanlah apa yang disarankan oleh pihak KPM, iaitu dari segi kami melihat kecenderungan minat murid, pelaporan psikometrik tingkatan 3, pencapaian akademik, dan begitu juga dengan pentaksiran bilik darjah. Itu yang kita pertimbangkan di SMK Tiara Permai, pertimbangan profesional. Walau bagaimanapun jika sekiranya anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan ingin memilih, kami dah beri pilihan, di mana buat masa sekarang tingkatan 4 STEM berjumlah 18 orang, tingkatan 4 PP Prinsip Perakaunan berjumlah 15 orang, tingkatan 4 PG
ataupun 4 perniagaan berjumlah 24 orang, sementara 4 PSV pendidikan seni visual berjumlah 21 orang. Jumlah semua ialah 78 orang murid, termasuk murid dalam proses pertukaran sekolah. Dan juga mungkin ada di antara anak tuan-tuan dan puan-puan terlibat dengan PKSK, pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Jadi apa-apa pun pada saya buat masa ni kita ada 78 orang murid. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat surat rayuan dan pihak sekolah akan pertimbangkan. Kami ada mesyuarat dan kita akan pertimbangkanlah. Maksudnya kalau anak tuan-tuan dan puan-puan berkemampuan bertukar dari kelas 4 PP perakaunan sekarang mungkin nak masuk ke 4 STEM, kami akan pertimbangkan selepas kami adakan mesyuarat lah bersama-sama pentadbir sekolah. Jadi saya harap tuan-tuan boleh dan puan-puan alert lah tentang pertukaran kelas. Okay, boleh berbincang dengan pihak pentadbir. Okay, itu berkaitan dengan package atau aliran tingkatan 4. Penting sebab beza dengan tingkatan 3, semua sama boleh katakan, tapi bila tingkatan 4 ada bermacam-macam aliran lah. Jadi di sekolah SMK Tiara Permai kami dah tetapkan ada 4 kelas lah mengikut aliran tertentu. Okay, lagi satu yang penting pada saya di mana mulai 2021 tahun ini pun amali sains SPM diperkenalkan. Jadi kalau anak-anak datuk datin, tuan-tuan dan puan-puan berada di 4 STEM, bermakna mereka juga akan terlibat dengan amali sains SPM. Dan lagi satu yang paling penting juga SPM. Pada saya SPM CJ penentu masa depan tahun 2022. Syarat sehingga ini sekarang ialah apa? Lulus. Mesti wajib lulus bahasa Melayu dan sejarah. Jadi saya harap datuk datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian kena bermulalah dari tahun 2021 walaupun kita dalam PKP, walaupun kita dengan PDPR dan sebagainya. Alert bahawa syarat lulus ialah bahasa Melayu dan sejarah. Dan grade menengah atas beza dengan grade PT3 di mana untuk SPM memang beza dengan grade PT3 di mana untuk grade SPM anak-anak didik perlu tahu bahawa grade SPM ada A+, A minus, B+, B, C+, C, D, E dan G. Jadi saya harap anak-anak nanti mungkin akan diberitahulah oleh guru-guru berkaitan grade yang terkini di mana kita perlulah kalau kita nak cemerlang, nak masuk matrikulasi dan sebagainya, nak masuk IPG, nak masuk universiti, perlulah kita mendapat grade yang bagus lah. Itu yang patutnya kita kata anak-anak didik kena tahu. Dan untuk syarat-syarat lulus subjek-subjek lain, guru-guru subjek-subjek mereka akan beritahulah, akan mereka juga akan taklimatkanlah kepada anda semua dalam video-video yang lain. Jadi sila tumpukan perhatian. Okay. Saya masuk pula sekarang ni kepada waktu persekolahan. Betul, mulai 20 bulan 1 anak-anak datuk datin, tuan-tuan dan puan-puan berada di rumah dan mereka melakukan PDPR, tetapi saya hanya ingin beritahu saja, saya wawarkan sedikit tentang waktu persekolahan di SMK Tiara Permai di mana anak-anak di tingkatan 4 hari Isnin akan balik pada 2:30 petang, hari Selasa pukul 3 petang, hari Rabu 3:30 petang, hari Khamis 3 petang dan hari Jumaat pada 12:30 tengah hari. Ini pun sebenarnya bergantung di mana anak-anak tuan-puan berada. Mungkin juga ada kelas sebenarnya akan balik lebih awal. Ini akan dimaklumkanlah kalau nanti ada bersemuka. Ini saya hanya beritahu supaya tuan-tuan nanti alert lah bahawa waktu balik mereka bila kita bersemuka. Mungkin insya-Allah 8 Mac mungkin kita dah bersemuka dan inilah kita kata waktu-waktu persekolahan lah untuk tuan-tuan dan puan-puan tahu, ambil tahu. Walau bagaimanapun akan adalah waktunya berubah mengikut akta atau perkeliling iktisas semasa. Okey, sekarang saya perkenalkan sedikit tentang PDPR di mana Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bermula 2013 hingga 2025 menggariskan setiap murid mendapat akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri, peluang mengikuti pendidikan meskipun mereka tidak dapat hadir ke sekolah. Sebab itu diperkenalkan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Itu PDPR sebagai alternatif pembelajaran norma baharu.
tahun lepas pun anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sudah pun mula dengan PDPR. Panduan kepada guru iaitu mesti melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang, dan murid mengikuti PDPR secara optimum. Maksudnya pihak sekolah, kami tidak boleh membiarkan guru ikut suka. Ini bukan ikut suka, kami masih memang perlu ikut DSKP dan sebagainya, RPT, RPH dan sebagainya, kita ikut DSKP semuanya. Dan murid juga secara optimum, di mana kita sudah sediakan jadual waktu dah bermula pada hari semalam, hari Rabu 20 bulan 1. Jadi saya harap tuan-tuan, pada saya, bila kita ada PDPR ni, kita penting tentang apa? Cara belajar kena ada capaian internet, guna peranti atau device, belajar secara real time, dan medium yang kita gunakan ada 5, di mana anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sudah ada kan akaun kita panggil MOEDL. Kemudian kita juga boleh gunakan, pihak sekolah, guru boleh menggunakan Cikgu Tube, aplikasi media sosial, ada Google Meet, ada Microsoft Teams untuk live streaming. Boleh juga guru-guru kami menggunakan e-permainan, video, klip audio, e-buku, rakaman video tugasan dalam talian. Dan untuk menengah atas, kita berikanlah waktu 3 hingga 4 jam. Jadi waktu itu boleh digunakan semasa kita kata online dalam talian, ataupun juga semasa inilah membuat latihan-latihan atau tugasan. Tugasan PDPR ini juga boleh menggunakan kaedah modul, boleh juga menggunakan projek. Sebab PBD, pentaksiran bilik darjah, penting untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dapatkan TP atau tahap penguasaan yang tinggi, iaitu TP6. Jadi apakah peranan ibu bapa atau penjaga? Saya ingin sangat tekankan di sini, di mana tuan-tuan dan puan-puan, datuk datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian perlu membantu anak-anak jagaan mendapat maklumat berkaitan sesi PDPR ataupun arahan tugasan, kerja rumah yang diberikan guru. Dan yang penting juga membantu anak-anak jagaan tuan-puan mengakses Delima, TV pendidikan, EduWeb TV, Cikgu Tube, dan tahun 2020 juga JPWP KL sudah menyediakan gerbang PDP. Tajuknya tuan-tuan dan tuan-tuan dan puan-puan boleh search gerbang PDP JPWP KL, dan di situ pun sebenarnya banyak video-video dan lain-lain bahan untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan belajar dari rumah. Okey, SPM 2019 kita mendapat 100%. SPM 2020 saya tidak tahu, sebab SPM 2020 akan bermula pada 22 Februari sehingga 24 Mac 2021. Itu anak murid kita belum lagi kita kata menduduki. Kita sekarang bertukar lumuslah untuk menjayakan mereka supaya insya-Allah SPM 2020 juga dapat 100%. Anak tuan-tuan dan puan-puan SPM 2022, saya harap mereka akan cemerlang seperti abang-abang dan kakak-kakak mereka untuk dapat SPM 100%, di mana pentingnya BM dan sejarah untuk mendapat 100%. So saya harap kita di peringkat sekolah dan juga ibu bapa, kita bersama-sama membantu supaya anak-anak didik tingkatan 4 2021 insya-Allah cemerlang SPM-nya 100% untuk tahun 2022. Begitu juga tentang ada amali sains, itu juga tugasan prinsip perakaunan, tugasan pendidikan seni visual. Saya harap semua akan jalankan tugas dengan cemerlang di peringkat anak murid supaya semuanya akan mendapat 100% lulus insya-Allah. Okey. So akhir kata, saya pun ingin mengundur diri. Yang dhaif dan naif itu tentulah daripada saya, yang baik tentulah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kongsi kat sini 2 rangkap pantun. Burung helang terbangnya tinggi hingga sebentar di pohon jati. Terima kasih saudara dan saudari memberi tumpuan sepenuh hati. 10, ratus dan ribu, matematik itu amatlah perlu. Cukup di sini, tamatlah dulu. Di lain waktu kita bertemu insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Tuan Haji Azman bin Abdul Kadir, Pengetua SMK Tiara Permai Kuala Lumpur. Yang berusaha Puan Mazita binti Ahmad, Pekanan Pentadbiran SMK Tiara Permai. Puan Nora binti Haji Muhammad Noor, Pemekanan Haluan Murid, Guru-guru kanan, mata pelajaran, guru-guru, para ibu bapa, anak-anak pelajar tingkatan 4 yang saya kasihi, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati lagi kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik dan hidayahnya dapat kita bersua dalam majlis orientasi tingkatan 4 tahun 2021 secara dalam talian pada hari ini. Saya juga mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat kembali ke sekolah, selamat menempuh ke alam menengah atas di tingkatan 4 di SMK Tiara Permai Kuala Lumpur. Menengah atas merupakan peringkat yang sangat penting kerana pada cikgu di tingkatan 5 nanti anak-anak pelajar akan menduduki peperiksaan SPM, iaitu peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia. Kebanyakan pelajar yang berjaya di peringkat SPM, mereka bermula daripada tingkatan 4 lagi. Jadi lebih 50% soalan-soalan SPM biasanya dari silibus tingkatan 4. Jadi diharap semua murid tingkatan 4 tahun 2021 dapat terus fokus, terus belajar dengan mengikuti kelas-kelas secara dalam talian ataupun secara Google Meet buat masa sekarang. Dari segi kurikulum, mungkin pelajar pun sudah sedia maklum bahawa untuk ke IPTA dan juga ke IPTS, wajaran 10% diambil datanya dari kurikulum, iaitu markah menerusi markah PAJ-SK. Jadi saya harap semua murid tingkatan 4 SMK Tiara Permai tahun 2021 dapat kembali aktif dalam bidang kurikulum dengan mengambil bahagian apa sahaja pertandingan-pertandingan yang dijalankan, sama ada dijalankan secara atas talian ataupun secara online, ataupun yang akan dijalankan secara bersemuka menerusi takwin dari Pejabat Pendidikan Daerah Sentul, dari Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Kita hanya menunggu maklumat daripada pihak kementerian. Sekiranya pihak sekolah dibenarkan menjalankan aktiviti kurikulum secara bersemuka, maka kita akan teruskan melaksanakan aktiviti kurikulum secara bersemuka. Pelajar-pelajar tingkatan 4 yang saya kasihi sekalian, saya sebenarnya tidak berniat untuk bercakap panjang, cuma saya ingin memaklumkan kepada semua pelajar bahawa pendaftaran kurikulum pada tahun ini kita akan adakan secara online ataupun menerusi URL atau QR code yang kita akan edarkan menerusi surat makluman ke dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Tarikh pendaftaran ialah bermula pada hari ini, iaitu 23 Januari 2021 sehinggalah 25 Januari 2021. Saya mengharapkan pelajar dapat penuh dengan integriti mengisi pemilihan borang pendaftaran tersebut mengikut minat masing-masing. Cuma untuk badan beruniform, kamu dikenaki memilih unit uniform yang telah pun sedia ada.
yang telah pun sedia ada ataupun yang telah pun kamu menjadi ahli. Kalau tahun 2020 kamu semua menjadi ahli pengakap, jadi cikgu mengharapkan kamu memilih untuk unit uniform pengakap. Kekalkan unit yang sama untuk unit uniform, tetapi untuk kelab dan persatuan dan sukan dan permainan kamu boleh memilih memilih kelab persatuan yang baharu untuk tahun 2021. Baik, untuk pendaftaran boleh tengok pada slide yang cikgu bentangkan pada hari ini. Untuk pendaftaran unit co-curriculum iaitu pendaftaran, boleh tengok menerusi pautan URL. Beginilah nanti kamu akan menerima surat makluman yang mengandungi pautan URL dan juga QR code. Okey. Kemudian sila isi maklumat diri, berkaitan dengan maklumat diri seperti nama, dan nama mestilah ditulis mengikut kad pengenalan, jantina, nama kelas, nama kelas mengikut kelas yang diagihkan oleh guru kelas ataupun penyelaras tingkatan 4. Kemudian membuat pendaftaranlah dimulai dengan badan beruniform. Untuk badan beruniform, kamu dikehendaki bagi murid tingkatan 2 hingga tingkatan 5, anda dikehendaki mendaftar badan beruniform yang sama semasa tahun 2020. Kalau kamu dah ada pakaian unit uniform tersebut, jadi ini untuk mengelakkan beban pembelanjaan yang tinggi untuk membeli pakaian unit uniform yang baru. Jadi pihak sekolah memutuskan untuk mengekalkan badan beruniform yang sama seperti tahun 2020. Baik. Untuk kelab dan persatuan, kita ada penambahan kelab dan persatuan selain daripada yang sedia ada. Yang sedia ada, kamu telah pun sedia maklum. Kita ada buat penambahan, antaranya ialah kita wujudkan kelab komputer. Itu yang pertama. Kelab pusat sumber. Yang ketiga adalah kelab Malaysiaku dan Rukun Negara. Kelab Malaysiaku dan Rukun Negara. So kamu bolehlah membuat pilihan sebanyak 2 pilihan. Pilihan pertama dan pilihan kedua. Walau bagaimanapun, cikgu ingin nyatakan di sini tidak semestinya pilihan yang dibuat itu dapat dipenuhi, kerana kita juga melihat kuantiti ataupun bilangan maksimum sesuatu kelab. Kita tidak mahu ada kelab-kelab yang terlalu ramai ahlinya dan ada juga kelab yang sangat sikit ataupun kurang ahlinya. Jadi kalau boleh, untuk memudahkan pengurusan guru dan juga dari segi tempat dan sebagainya, kita akan agihkan secara sama rata. Jadi tidak semestinya, walau bagaimanapun pihak jawatankuasa co-curriculum akan cuba sedaya upayalah untuk memenuhi pilihan para pelajar sekalian. Jadi 2 pilihan, buatlah pilihan yang tepat. Pilihan pertama yang paling suka, dan pilihan yang kedua yang kedua minat. Baik. Untuk sukan dan permainan, kita juga ada buat penambahan kerana bilangan pelajar kita, sekolah kita semakin bertambah. Setelah pelajar tingkatan 1 ada bertambah seramai 190 orang lebih yang masuk ke sekolah kita. Jadi bertambah lagi 7 kelas. Jadi untuk sukan yang baru ialah sukan hoki. Yang mana berminat dalam permainan hoki boleh teruskan. Kita ada guru yang mahir dalam permainan hoki, InsyaAllah.
Baik, dan satu lagi kita tubuhkan kelab petang, kelab petang. Dua tambahan yang baru iaitu kelab petang dan juga kelab hoki. Baik, seterusnya pelajar dikehendaki membuat pengesahan. Jadi sila tip di bahagian pengesahan dan bolehlah menekan button ataupun butang submit untuk hantar kepada pihak pengurusan sekolah jawatankuasa co-curriculum. So maklumat ini kita akan proses dan dalam masa terdekat kita akan maklumkan keahlian pelajar bagi unit-unit co-curriculum 2021 dalam grup WhatsApp masing-masing, kelas masing-masing. Jadi saya tidak lagi berniat untuk bercakap panjang. Akhir kata saya sekali lagi mengucapkan tahniah dan selamat kembali ke sekolah, untuk meneruskan perjuangan, kejayaan dan kecemerlangan SMK Tiara Permai Kuala Lumpur. Kita masih dalam PKP akibat pandemik COVID-19. Jadi teruskan dengan penjarakan fizikal, kekal berada di rumah dan kita jaga kita. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Kamaliah binti Zainun akan menyampaikan taklimat mata pelajaran matematik tambahan. Matematik tambahan adalah mata pelajaran yang menjadi penggerak utama dalam pelbagai pembangunan berkaitan sains dan teknologi. Kebanyakan teori matematik yang digunakan dalam rumus dan model perniagaan menggunakan asas statistik dan kalkulus yang terdapat dalam matematik tambahan. Matematik tambahan adalah mata pelajaran elektif yang dipelajari di peringkat menengah atas bertujuan memenuhi keperluan murid yang cenderung ke arah kerjaya dalam bidang sains dan teknologi seperti kejuruteraan, perubatan dan arkitek, atau dalam bidang pentadbiran perniagaan seperti ahli statistik dan juru ukur bahan. KSSM Matematik Tambahan bermatlamat untuk mempertingkatkan lagi fikrah matematik murid agar berupaya menghayati dan menggunakan matematik secara bertanggungjawab dan berkesan serta dapat menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Ia juga bertujuan memastikan murid mempunyai persediaan yang mencukupi untuk melanjutkan pelajaran serta berfungsi secara produktif terutamanya dalam kerjaya yang menjurus kepada sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM). Bidang pembelajaran yang terdapat dalam matematik tambahan ialah algebra, geometri, kalkulus, trigonometri dan statistik. Bagi pakej pembelajaran matematik tambahan pula, skop kandungan bagi KSSM Matematik Tambahan tingkatan 4 dan 5 disusun dalam dua pakej pembelajaran iaitu pakej teras dan pakej elektif. Pakej teras wajib dipelajari oleh semua murid yang mengambil KSSM Matematik Tambahan. Terdapat dua tajuk elektif bagi setiap tingkatan 4 dan tingkatan 5. Bagi pakej elektif KSSM Matematik Tambahan tingkatan 4, tajuk penyelesaian segitiga ditawarkan kepada murid yang cenderung ke arah bidang STEM seperti bidang kejuruteraan, fizik, astronomi, navigasi dan sebagainya. Tajuk nombor indeks pula ditawarkan kepada murid yang cenderung ke arah sains sosial. Nombor indeks digunakan terutamanya dalam bidang perdagangan, industri dan sebagainya. Bagi pakej elektif KSSM Matematik Tambahan tingkatan 5 pula, tajuk kinematik gerakan linear ditawarkan kepada murid yang cenderung ke arah bidang STEM. Aplikasi kinematik terdapat dalam pelbagai bidang seperti fizik, astronomi, pengangkutan dan sukan.
Tajuk pengatur caraan linear ditawarkan kepada murid yang cenderung ke arah sains sosial. Aplikasi tajuk ini digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang seperti perniagaan, industri, pengurusan, pertanian, pendidikan, kawalan pencemaran dan juga pengangkutan. Walau bagaimanapun, murid boleh memilih untuk mempelajari satu atau kedua-dua tajuk yang ditawarkan mengikut keupayaan dan kecenderungan bidang yang ingin diceburi. Bagi format pentaksiran kertas matematik tambahan pula, menggunakan dua instrumen, iaitu matematik tambahan kertas 1 dan juga matematik tambahan kertas 2. Bagi kertas 1, jumlah markah 80 markah yang perlu dijawab dalam tempoh 2 jam. Manakala kertas 2 pula jumlah markah 100 markah dan perlu dijawab dalam tempoh masa 2 jam 30 minit. Sebagai makluman tambahan, kepada murid-murid terdapat 10 tajuk untuk tingkatan 4 dan 8 tajuk untuk tingkatan 5. Jumlah waktu yang diperuntukkan dalam tempoh seminggu ialah 5 waktu. Guru yang akan mengajar tingkatan 4 ialah Puan Nur Hasiah, manakala tingkatan 5 ialah saya sendiri, Puan Kamalia Hida. Bagi melancarkan sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid perlu menyediakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan di samping buku teks sebagai buku rujukan utama. Akhir kata, semoga apa yang disampaikan dapat memberi pendedahan awal kepada murid-murid tentang mata pelajaran matematik tambahan. Sekian, terima kasih.
selamat sejahtera. Saya Puan Syazlin binti Mat Taib, merupakan guru fizik di SMK Tiara Permai. Buat masa ni hanya saya seorang lah guru fizik di sini. InsyaAllah dalam bulan 3 nanti akan datang lagi seorang guru fizik yang baharu. Jadi saya nak bercerita lah secara santai apa itu fizik. Sebenarnya daripada sekolah rendah lagi murid-murid dah diterapkan dengan fizik ni, tapi kita masukkan dalam sains. Contoh yang terdekat masa tingkatan 2, tingkatan 3, kamu semua dah belajar mengenai konsep tekanan, hal laju, prinsip-prinsip yang simple, yang mudah, itu sebenarnya dalam kategori fizik. Okay, jadi untuk tingkatan 4 ni, konsep fizik ni diajar dengan secara lebih mendalam. Okay, in fact ada tajuk-tajuk fizik yang dalam silibus KBSM yang sebelum ni diturunkan ke subjek sains yang awak dah belajar, sains KSSM. Okay, di sini saya nak cerita sikit mengenai format paper fizik, kertas fizik. Okay, kertas fizik ada 3 kertas. Kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Okay, kertas 1 mengandungi soalan objektif sebanyak 40 soalan. Kertas 2 ada soalan subjektif dan esei. Kertas 3 ialah amali bersepadu. Okay, sebenarnya amali bersepadu ni akan dilaksanakan buat pertama kalinya pada tahun 2021. Maksudnya Form 5 tahun ni akan pertama kalilah menjalani ujian amali bersepadu, iaitu kita akan buat hands on. Hands on maknanya awak akan buat eksperimen semasa SPM. Itu ialah kertas 3. Saya pasti Puan Zanaria dan Puan Nolina untuk subjek biologi dan fizik tadi pun sudah menerangkan sedikit sebanyak tentang amali. Kertas 3 ni dia combine untuk fizik, kimia dan bio dalam satu paper. Okey, jadi itu mengenai format fizik. Dan seterusnya tentang kejayaan yang awak boleh ceburi dalam bidang fizik ni. Antaranya yang awak semua tahu, yang paling famous jurutera. Okay, jurutera ataupun engineer ni ada beberapa bidang pengkhususan dia. Antaranya ialah jurutera elektrik, elektronik, mekanikal dan mekatronik. Okay, selain itu arkitek dan juga geofizik. Geofizik ni lebih kepada oil and gas lah. Jadi kejayaan ini memerlukan awak mempunyai kelulusan dalam bidang fizik. Okay, selain itu boleh juga menceburi bidang perguruan. Jadi fizik ni secara teorinya awak perlu banyak menghafal formula. Okay, tapi formula ini sebenarnya awak perlu ada kemahiran lah untuk mengolah formula. Okay, saya bagi contoh, masa tingkatan 2 awak dah belajar tentang tekanan, betul? Okay, tekanan dia punya formula force over area, tekanan, pressure equal to force over area. Jadi awak perlu pandai memanipulasi formula tersebut. Sebenarnya kena menjadi kreatif lah. Okay, sebenarnya dia tak susah dan tak juga perlu banyak menghafal. Cuma awak perlu pandai bermain, kena kreatif, pandai bermain dengan formula. Okay, bila awak dah belajar, awak akan tahu keseronokan belajar fizik. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pelajar tingkatan 4 SMK Tiara Permai. Di sini cikgu akan sambung dengan taklimat mata pelajaran untuk mata pelajaran kimia. Kimia merupakan cabang sains yang mempelajari tentang komposisi, struktur dan ciri jirim dan juga perubahan yang dialami oleh jirim tersebut apabila didedahkan kepada jirim yang lain. Bermakna, cikgu bagi contoh dekat sini, bunga api. Asalnya bentuk fizikalnya adalah berlainan, tetapi apabila kita introduce heat kepada
bahan tersebut dia akan meletup dan akan menjadi warna-warni. Dan ini adalah buku-buku yang kita akan gunakan sepanjang pembelajaran kita. Okey, buku kimia tingkatan 4 dan buku kimia tingkatan 5. Dan di tepi tu cikgu ada bagi satu contoh berkenaan dengan perubahan. Maknanya daripada color warna kuning bertukar jadi warna pink. Kita akan kaji mengapa dan bagaimana dia boleh jadi sebegitu. Baik, dalam buku kimia tingkatan 4, bahagian pertama adalah pengenalan kepada bidang kimia ini. Bahagian kedua, jirim dan struktur atom. Bab ketiga adalah konsep mol, formula dan persamaan kimia. Bab 4, jadual berkala unsur. Bab 5, ikatan kimia. Bab 6, asid, base dan garam. Bab 7, kadar tindak balas. Dan bab 8 adalah bahan buatan dalam industri. Okey, ini adalah pecahan-pecahannya. Okey, bila kita dah belajar tentang kimia, semestinya ada eksperimen. Okey, jadi ini adalah antara eksperimen yang wajib kita laksanakan sepanjang awak berada di sekolah. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, seperti yang telah cikgu senaraikan, eksperimen yang akan dilaksanakan adalah sebanyak 22 eksperimen semasa berada di tingkatan 4. Okey, jadi kita teruskan kepada tingkatan 5, kimia tingkatan 5. Okey, tajuk yang pertama adalah keseimbangan redox, tajuk kedua sebatian karbon, tajuk ketiga termokimia, tajuk keempat polimer dan yang kelima adalah kimia konsumer dan industri. Jadi kesemuanya sekali daripada tingkatan 4 ada 8 tajuk dan tingkatan 5 ada 5 tajuk. Maka jumlah tajuk yang perlu dikuasai adalah sebanyak 13 tajuk kesemuanya. Okey, kita beralih pula untuk eksperimen di tingkatan 5. Okey, seperti yang para pelajar lihat, jumlah eksperimen di tingkatan 5 adalah 21. Maka dengan itu, apabila kita gabungkan, tingkatan 4 ada 22 dan tingkatan 5 ada 21. Bermakna jumlah eksperimen yang perlu dijalankan adalah sebanyak 43 eksperimen. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan sedikit mengenai format untuk paper kimia SPM. Okey, kertas kimia SPM terbahagi kepada 3. Kertas 1 dan kertas 2 adalah secara bertulis dan kertas 3 adalah secara amali. Okey, kertas 1 adalah objektif aneka pilihan dan ada 40 soalan kesemuanya. Kertas 2 adalah subjek berstruktur, subjek respon terhad dan subjek respons terbuka. Okey, yang ini nanti saya akan terangkan dengan lebih mendalam apabila kita bersemuka nanti. Okey, untuk kertas 3 kita akan jalankan ujian amali di makmal. Okey, ada kertas soalan dan mengikut soalan tersebut para pelajar perlu menjalankan eksperimen untuk mendapatkan
jawapan atau kesimpulan bagi soalan yang diberikan. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Saya harap anda semua mendapat gambaran sedikit sebanyak tentang mata pelajaran kimia. Apa-apa persoalan boleh tanya pada cikgu nanti bila kita bersemuka, ya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4 tahun 2021. Tahniah kerana semua diberi peluang meneruskan pengajian ke tingkatan 4. Terima kasih kepada semua yang berjaya menghadiri taklimat pada hari ini. Cikgu akan menyampaikan taklimat mengenai subjek biologi di mana subjek ini adalah subjek yang termasuk dalam pakej sains tulen iaitu biologi, fizik dan kimia. Subjek biologi adalah salah satu bidang sains yang mempelajari mengenai kehidupan iaitu manusia, haiwan, tumbuhan dan persekitaran. Bidang biologi mempunyai prospek kerjaya yang menghasilkan tenaga profesional berkualiti yang menjamin kehidupan dari segi ekonomi. Contoh kerjaya iaitu doktor, pakar bedah, ahli sains, wartawan sains, ahli ekologi, ahli biologi, ahli farmasi, pensyarah, jururawat, ahli perubatan, pegawai sains, pegawai kawal kualiti kilang-kilang dan banyak lagi. Biologi adalah subjek yang menarik sekiranya pelajar mempunyai daya ingin tahu yang kuat untuk meneroka alam fisiologi dan pertanyaan seperti adakah haiwan dalam air tidur? Adakah tumbuhan juga bernafas seperti manusia? Bagaimana oksigen dan karbon dioksida berada dalam badan? Persoalan ini boleh terjawab dengan mempelajari subjek biologi. Untuk makluman semua, subjek biologi akan diajar oleh Cikgu Nur Farah bagi tingkatan 4 dan saya, Cikgu Zanaria, mengajar biologi untuk tingkatan 5. Sebagai persediaan, pelajar perlu tahu bahawa kandungan subjek yang perlu dikuasai dan amali-amali yang perlu dilaksanakan merangkumi semua kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Contoh kemahiran proses sains adalah menyatakan hipotesis, menyatakan semua pemboleh ubah, meramal, mendefinisi secara operasi, membuat kesimpulan dan banyak lagi. Contoh kemahiran manipulatif, mengendalikan alat-alat radas, mencuci dan menyimpan alatan, mengambil langkah berjaga-jaga dan lain-lain lagi. Ini kerana subjek sains tulen, pelajar perlu menduduki ujian amali sains SPM pada tingkatan 5 nanti, di samping menduduki ujian bertulis kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 mengandungi ujian objektif 40 soalan, iaitu 40 markah. Kertas 2 mengandungi soalan struktur dan esei, iaitu 100 markah, manakala ujian amali sains 45 markah. Pelajar yang mengikuti kelas biologi perlu bersedia setiap hari sebelum bermula topik baru dan sentiasa bertanya untuk mendapat pemahaman setiap topik yang dipelajari. Ada 15 topik untuk tingkatan 4 dan 13 topik untuk tingkatan 5. Buku teks, buku kerja dan buku rujukan memang diperlukan dalam persediaan mempelajari biologi. Di samping itu juga pelajar diminta melayari internet untuk mencari maklumat-maklumat tambahan. Sebagai tambahan, pelajar digalakkan mengikuti YouTube atau video pembelajaran yang telah dikongsi oleh guru-guru dari sekolah lain sebagai aktiviti pengukuhan. Waktu mengajar dalam kelas adalah 5 waktu dan waktu amali, pelajar perlu ke makmal biologi untuk melakukan amali. Cikgu menasihatkan agar pelajar membuat pembacaan yang ekstra rajin kerana semua kandungan konten mata pelajaran boleh mudah difahami dengan lebih baik. Akhir kata, cikgu berharap agar pelajar mempunyai motivasi yang tinggi dan cuba sedaya upaya
untuk menguasai topik biologi. Cikgu akan membimbing sehabis baik untuk membantu pelajar dan segala kejayaan datang dari usaha pelajar itu sendiri. Selamat maju jaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Syazlin binti Mat Taib, guru sains di SMK Tiara Permai. Hari ini saya akan terangkan serba sedikitlah mengenai subjek sains. Saya tahu semua orang dah belajar sains daripada sekolah rendah lagi. Jadi apa perbezaan sains di menengah rendah dengan menengah atas? Okey, untuk menengah atas, silibus yang diajarkan tidak terlalu susah. Untuk menengah atas, subjek sains dia punya teknik menjawab tidak sangat berbeza dengan dari menengah rendah. Jika kamu ingat lagi, untuk menengah rendah kita tiada soalan objektif dan kita jawab satu paper sahaja selama 2 jam. Okay. Untuk menengah atas ada 2 paper, paper 1 dan paper 2. Paper 1 semua soalan objektif, paper 2 bertekankan subjektif dan esei. Okay, teknik menjawab untuk paper 2 ditekankan dalam pembelajaran. Semua guru-guru akan tekankan teknik menjawab untuk subjek sains ini untuk awak skor dalam SPM. Berbeza dengan menengah rendah, kamu perlu ada kemahiran berfikir aras tinggi. Menengah atas pun ada, tetapi ada juga teknik untuk membantu kamu semua untuk mendapat markah. Jadi jangan risau, sains menengah atas boleh saya cakapkan pembelajarannya lebih santai berbanding menengah rendah. Itu sahaja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Saya Cikgu Zerani Biyah dan saya akan mengajar mata pelajaran ekonomi untuk murid-murid tingkatan 4 dan tingkatan 5 SMK Tiara Permai. Okey, untuk pengenalan, mata pelajaran ekonomi ini membantu murid memahami tingkah laku manusia melalui kajian tentang bagaimana sumber diurus untuk memenuhi kehendak individu dan masyarakat yang tidak terhad. Fokus kurikulum ekonomi ini digubah dengan tujuan memberikan satu pemahaman yang teguh mengenai prinsip asas ekonomi, khususnya dalam konteks manusia kini, supaya murid dapat berfungsi dengan berkesan dan menjalani kehidupan seharian sebagai warga negara yang celik ekonomi. Okey, kurikulum ekonomi bertujuan menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran asas ekonomi di samping memupuk nilai murni supaya mereka dapat menyedari dan memahami masalah ekonomi, menghargai sumbangan daripada kegiatan ekonomi serta dapat menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dengan berkesan dan bertanggungjawab. Okey, selain itu murid juga dapat memperolehi kemahiran mencari, memahami serta menilai maklumat yang berkaitan dengan ekonomi. Murid juga dapat memahami masalah ekonomi negara Malaysia dan hubungannya dengan negara lain dari segi ekonomi antarabangsa. Dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh, murid dapat memainkan peranan yang berkesan dan bermakna dalam kehidupan seharian dan juga sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang format untuk peperiksaan SPM ekonomi. Okey, untuk mata pelajaran ekonomi terdapat kertas 1 dan juga kertas 2. Untuk kertas 1, soalan berbentuk soalan objektif aneka pilihan, 40 soalan dan wajib jawab semua soalan dalam tempoh masa 1 jam 15 minit. Dan wajaran markahnya adalah sebanyak 40% soalan meliputi soalan tingkatan 4 dan juga soalan tingkatan 5. Okey, untuk kertas 2 pula terdapat 2 bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Untuk bahagian A terdapat 3 soalan dan murid wajib menjawab ketiga-tiga soalan. Ini berbentuk esei ringkas. Untuk bahagian B pula terdapat 4 soalan pilihan dan murid perlu menjawab ataupun memilih 2 soalan saja dalam tempoh masa 2 jam 15 minit. Dari segi wajaran markah, kertas 1 adalah 40% dan kertas 2 adalah sebanyak 60%. Okey, kita tengok peluang murid untuk menyambung pelajaran di selepas tamat sekolah. Okey, untuk murid-murid yang berkelulusan ataupun mengambil subjek ekonomi, kamu berpeluang untuk menyambung pelajaran dalam jurusan ekonomi,
jurusan pentadbiran perniagaan, jurusan keuangan Islam, pendidikan dengan ekonomi untuk jadi cikgu ya, jurusan perbankan dan juga jurusan perakaunan. Okey, seterusnya kita tengok dari segi kerjaya. Kerjaya selepas kamu habis belajar, tamat pelajaran di peringkat tinggi, kamu boleh jadi penasihat ekonomi, penganalisis ekonomi, pegawai keuangan, guru atau pensyarah, pegawai bank, pengurus dana dan juga pegawai pelaburan. Okey, akhir sekali saya sebagai guru ekonomi berharap kepada murid yang betul-betul berminat dan serius untuk mengambil subjek ekonomi, kamu dapat melibatkan diri secara aktif sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Mata pelajaran ekonomi ini boleh menjadi satu mata pelajaran yang menarik untuk dipelajari. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid tingkatan 4 perniagaan Sekolah Menengah Kebangsaan Tiara Permai yang dikasihi sekalian. Saya, Cikgu Puan Tuan Syarifah Salmah binti Tuan Abdullah, selaku penyelaras perniagaan Panitia Perniagaan bagi tahun 2021 Sekolah Menengah Kebangsaan Tiara Permai. Saya akan memberikan sedikit taklimat berkaitan mata pelajaran perniagaan pada hari ini. Tahniah kepada anda semua kerana memilih aliran perniagaan sebagai kesinambungan pendidikan selama 2 tahun, iaitu di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Marilah kita lihat kurikulum standard sekolah menengah ataupun KSSM bagi mata pelajaran MPEI, iaitu mata pelajaran elektif ikhtisas perniagaan. Hari ini merupakan hari orientasi murid-murid tingkatan 4, iaitu pengenalan kepada mata pelajaran perniagaan. Kod bagi mata pelajaran MPEI perniagaan adalah 3766. MPEI 3766 perniagaan dimulakan pada tahun 2017 menggantikan mata pelajaran perdagangan. Kurikulum standard sekolah menengah KSSM mata pelajaran elektif ikhtisas MPEI perniagaan merupakan mata pelajaran elektif dalam kelompok sastra ikhtisas yang digubal untuk murid tingkatan 4 dan tingkatan 5. MPEI memberi fokus kepada keperluan perubahan kurikulum dan pentaksiran berasaskan kompetensi yang merujuk standard industri, badan profesional dan badan pensijilan kebangsaan dan antarabangsa. Pembangunan kurikulum MPEI perniagaan merupakan satu inisiatif dalam usaha menyediakan modal insan yang menyeluruh, seimbang, berakhlak mulia, kritis, kreatif, inovatif serta mengamalkan budaya profesional bagi menghadapi cabaran abad ke-21 seiring dengan perkembangan teknologi dalam industri ke arah mencapai matlamat negara maju. MPEI perniagaan yang baru diperkenalkan ini diharap dapat menyediakan murid sebagai modal insan yang menjadikan perniagaan sebagai satu kerjaya, mengurangkan kebergantungan kepada kerajaan dan mampu bersaing di peringkat global. Pengetahuan dan kemahiran asas murid dalam bidang pengurusan perniagaan juga boleh diperkembang dan dipertingkatkan, ditambah dengan pengamalan nilai-nilai murni seperti bersikap sabar, tekun, berani, tabah, berdaya saing serta menyedari keagungan Tuhan. Seterusnya adalah matlamat MPEI perniagaan. KSSM MPEI perniagaan bermatlamat untuk menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam perniagaan ke arah menjadi pengguna bijak, pekerja dan pengusaha yang kompeten, berkeyakinan dan bersikap positif, beretika serta menjadi warga negara yang bertanggungjawab untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Berikut adalah standard kandungan tingkatan 4. Mengandungi 2 tajuk besar
iaitu yang pertama tujuan perniagaan, yang kedua organisasi perniagaan. Di dalam tajuk yang pertama mengandungi 2 bab, iaitu bab 1 dan bab 2. Bab pertama adalah tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Bab 2, trend semasa dalam perniagaan. Manakala untuk tajuk 2 juga mengandungi 2 bab, iaitu bab 3, penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Bab 4, bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Di dalam bab pertama, iaitu tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan, mengandungi 7 topik kecil. Manakala di dalam bab 2, iaitu trend semasa dan dalam perniagaan, mengandungi 4 topik kecil. Di dalam bab 3, iaitu penetapan visi, misi dan objektif perniagaan, mengandungi 8 topik kecil. Bab yang terakhir di dalam mata pelajaran perniagaan adalah bab 4 untuk tingkatan 4, iaitu bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Topik kecil di dalam bab ini mengandungi 6 topik. Baiklah, berikut adalah standard kandungan tingkatan 5 bagi mata pelajaran perniagaan. Baik, masih juga mengandungi 2 tajuk besar, iaitu tajuk pertama sumber perniagaan, tajuk kedua usaha niaga. Di dalam tajuk pertama mengandungi 4 bab dan dalam tajuk kedua mengandungi 3 bab. Seterusnya adalah bentuk pentaksiran yang akan kamu hadapi sepanjang 2 tahun belajar mata pelajaran perniagaan. Pentaksiran yang pertama adalah pentaksiran sekolah, pentaksiran kedua adalah pentaksiran pusat. Di bawah pentaksiran sekolah, kamu akan menghadapi 2 bentuk, iaitu yang pertama peperiksaan dalaman atau ujian atau pentaksiran bilik darjah BBD. Yang kedua adalah kertas kerja, iaitu kertas 3 projek kerja khusus. Sebanyak 20% pelajaran markah akan diambil daripada projek kerja khusus ini yang akan dijalankan semasa tingkatan 5. Manakala untuk pentaksiran pusat, terdapat 2 jenis, iaitu peperiksaan awam, iaitu SPM. Sebanyak 80% pelajaran daripada markah keseluruhan SPM perniagaan. Manakala untuk kertas 4 adalah untuk calon persendirian. Berikut adalah format pentaksiran perniagaan SPM. Ada 3 kertas untuk kamu hadapi sepanjang kamu belajar mata pelajaran perniagaan, iaitu kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Saya mudahkan di sini. Kertas 1 adalah soalan atau peperiksaan berbentuk ujian objektif. Sebanyak 40 soalan akan kamu hadapi dan jumlah markah adalah sebanyak 40 markah. Manakala kertas 2, soalan berbentuk subjektif, terdapat 3 bahagian, bahagian A, bahagian B, bahagian C dan markah keseluruhan adalah sebanyak 100 markah. Manakala untuk kertas 3 adalah tugasan perniagaan berbentuk projek ataupun kerja khusus. Hanya 1 tugasan akan kamu hadapi dan markah adalah sebanyak 80%. Saya akan terangkan semula format ini kemudian di dalam kelas ataupun semasa BDR.
Berikut adalah cabang kerjaya dalam perniagaan, iaitu pengurusan sumber manusia, keuangan, perbankan, pentadbiran, pemasaran, insurans, bidang hartanah dan juga muamalat. Baik ya, sekian sahaja taklimat saya pada hari ini. Semoga kamu semua berjaya sehinggalah kamu mencapai kejayaan yang cemerlang. Sekian, terima kasih. Akhir kata, kejayaan adalah milik setiap insan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Rohana binti Ishak, merupakan guru sejarah tingkatan 4 2021. Di sini saya ingin memberi sedikit taklimat ringkas mengenai mata pelajaran sejarah. Kod bagi mata pelajaran sejarah tingkatan 4 ialah 1249. Kertas sejarah ini mempunyai dua kertas, iaitu kertas 1 1249/1 dan juga kertas 2 1249/2. Di dalam kertas ini terdapat soalan bagi kertas 1, iaitu 40 soalan objektif dengan aneka pilihan dan markahnya ialah 40 markah. Manakala bagi kertas 2, ianya terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Di dalam bahagian A, murid-murid perlu menjawab 4 soalan struktur dengan 40 markah. Manakala bagi bahagian B, murid-murid perlu menjawab 5 soalan dan hanya menjawab 3 soalan wajib sahaja. Markah bagi ketiga-tiga soalan tersebut ialah 60 markah. Seterusnya, bagi mata pelajaran sejarah tingkatan 4 2021 KSSM, murid wajib menyiapkan kajian kes. Guru akan memberi tajuk dan seterusnya panduan kepada murid-murid untuk menyiapkan kerja kursus ini ataupun kajian kes ini. Adalah diharapkan ibu bapa dapat membantu memberi kerjasama dengan memantau dan memberi motivasi kepada murid-murid agar mereka dapat menyiapkan kerja kursus ini ataupun kajian kes ini pada waktu yang ditetapkan. Okey, seterusnya pihak panitia sejarah telah pun menetapkan bahawa semua murid perlu menyediakan 2 buah buku, iaitu 1 buku untuk latihan dan 1 buku untuk nota. Okey, seterusnya cikgu mengharapkan taklimat ringkas ini boleh memberi gambaran yang jelas kepada murid tentang mata pelajaran sejarah tingkatan 4 tahun 2021. Dan murid-murid juga boleh melayari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan seperti membaca buku teks secara online, menonton YouTube dan seterusnya. Murid-murid boleh juga berhubung dengan guru-guru sejarah yang lain sekiranya mempunyai masalah ataupun kemusykilan mengenai mata pelajaran tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cik Nur Aliza binti Abdul Jamil, salah seorang guru di SMK Tiara Permai. Hari ini saya akan menerangkan tentang salah satu subjek elektif, iaitu pendidikan seni visual. Baik, pendidikan seni visual untuk menengah atas adalah kesinambungan daripada apa yang anda semua pelajari semasa di tingkatan 1, 2 dan 3. Tetapi di tingkatan 4 topiknya akan lebih meluas. Baik, untuk pendidikan seni visual, format instrumen peperiksaan terbahagi kepada 3 kertas, iaitu kertas 1, 2 dan kertas 3. Kertas 1 dan kertas 2 seperti di menengah rendah, untuk objektif mempunyai merangkumi 40 soalan, manakala kertas 2 merangkumi 6 soalan, iaitu soalan berkaitan dengan seni halus seperti lukisan dan catan. Apabila kita masuk pula ke tingkatan 5, anda perlu menyiapkan salah satu lagi tugasan, iaitu kerja khusus. Untuk pendidikan seni visual ini, tujuannya ialah agar anda dapat menghargai dan menghayati keindahan dan menginterpretasi karya dan produk, agar anda juga dapat menzahirkan dan menghasilkan sesuatu karya atau produk yang kreatif dan menarik.
juga dapat meneroka media, teknik, proses dan menzahirkan idea dalam penghasilan karya dan produk secara kreatif dan inovatif. Baik, apakah yang boleh kita perolehi ataupun bidang kerjaya yang boleh anda perolehi melalui pendidikan seni visual ni? Salah satu antaranya ialah mereka fashion, mereka grafik, mereka hiasan dalaman, mereka laman web, jurugambar dan juga kerjaya-kerjaya yang berkaitan dengan seni kreatif. Kesinambungannya, akhir sekali saya berharap agar anda akan dapat menjadi seorang yang kreatif. Siapa yang berminat dalam bidang kreativiti ini, subjek seni visual adalah salah satu mata pelajaran yang perlu anda ambil. Saya berharap agar anda dapat menjadi seorang yang lebih kreatif dan inovasi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar anak murid tingkatan 4 SMK Tiara Permai? Cikgu doakan semoga awak sentiasa tenang berada di rumah, patuhi SOP dan terus bersemangat menjalani PDPR. Saya Cikgu Naziratul Ain daripada SMK Tiara Permai, merupakan guru bimbingan dan kaunseling. Cikgu hari ini ingin berkongsi kepada murid-murid berkenaan pemilihan pakej mata pelajaran elektif yang akan murid-murid ambil apabila anak-anak murid semua berada di tingkatan 4. Jika awak semua berada di dalam dilema, maka perkara-perkara yang berikut perlu dipertimbangkan. Untuk makluman semua, pemilihan elektif ataupun aliran bagi tingkatan 4 adalah penting untuk anda menetapkan pilihan kerjaya anda. Ini kerana berdasarkan aliran tingkatan 4 nantilah anda akan memilih aliran yang anda akan sambung selepas SPM nanti. Perkara-perkara yang perlu anda ambil kira sebelum membuat pemilihan elektif. Yang pertama ialah pencapaian markah sewaktu berada di tingkatan 3, terutama bagi subjek sains dan matematik. Ianya mestilah selaras dengan PBD, penilaian bilik darjah. Yang kedua, ujian psikometrik minat kerjaya anda. Jika pencapaian akademik anda melayakkan anda ke mana-mana aliran sekalipun, yang memuktamadkan keputusan itu ialah keputusan ujian psikometrik anda. Kemanakah minat anda dan apakah elektif yang patut anda ambil sesuai dengan kecenderungan anda. Dan yang ketiga ialah kecenderungan kecergasan pelbagai. Kecenderungan kecergasan pelbagai ni ujiannya anda telah ambil dan ianya mestilah selaras dengan ujian minat kerjaya anda. Pada tahun lepas, semua murid tingkatan 3 sudah menjalani ujian psikometrik. Ada dua jenis ujian, iaitu ujian minat kerjaya dan inventari kecerdasan pelbagai. Jadi cikgu nak cuba anak murid lihat semula keputusan ujian inventari minat kerjaya. Sebab ia menguji kecenderungan awak terhadap sesuatu kerjaya. Contohnya, jika kod inventari minat kerjaya awak ialah realistik, awak sesuai untuk berada di aliran vokasional. Jika kod inventari minat kerjaya awak ialah investigatif, awak sesuai berada di aliran sains. Manakala jika kod inventari minat kerjaya awak ialah artistik, awak sesuai berada di aliran muzik ataupun aliran seni. Seterusnya ialah jika kod inventari minat kerjaya awak enterprising, awak sesuai berada di kelas ekonomi ataupun perniagaan.
Manakala jika kod inventory minat kerjaya awak ialah konvensional, awak sesuai berada di kelas prinsip account. Jadi awak dah boleh pilih, okey, elektif apa yang awak nak bawa sesuai dengan kod inventory minat kerjaya awak. Jika ada murid yang merasakan SMK Tiara Permai tidak menawarkan elektif yang bersesuaian dengan minat anak-anak murid sekalian, murid-murid bolehlah melanjutkan tingkatan 4 ke kolej vokasional. Ini kerana KB memberi laluan kepada pelajar yang sederhana dalam bidang akademik memilih bidang kemahiran yang diminati mengikut kecenderungan masing-masing. Pelajar akan didedahkan dengan teori dan praktikal seawal usia 16 tahun iaitu pada tingkatan 4 seiring kehendak majikan yang memerlukan kemahiran serta pengalaman belajar. Cikgu harap semua murid yang memohon kolej vokasional sudah bersedia menjalani pentaksiran kemasukan sekolah khusus pada 15 Februari hingga 25 Februari. Pelajar tingkatan 4 SMK Tiara Permai sudah ditempatkan mengikut kelas yang ditetapkan. Cikgu ambil kira markah peperiksaan pertengahan tahun dan PBD. Namun begitu, sekiranya ada rayuan hendak menukar elektif atau aliran, rayuan hendaklah dikemukakan kepada pengetua dan ianya akan diputuskan oleh panel mesyuarat. Di sini cikgu ingin memberi sedikit peringatan. Okey, tingkatan 4 bukannya masa untuk anda bersantai atau anda merasakan tingkatan 4 ini honeymoon. Sebaliknya, tingkatan 4 inilah adalah waktu terbaik untuk awak semua mengukuhkan asas penguasaan bagi setiap subjek. Sebarang pertanyaan, awak semua bolehlah menghubungi saya. Okey? Jadi itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.